Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kepada Ilahi kerana kita dipertemukan pada hari ini. Tidak lupa juga kita untuk selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda serta para sahabatnya. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Basri bin Ibrahim selaku pensyarah bagi Madah Kepimpinan Islam kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Sempurnakah Aurat Kita. Para hadirin hadirat yang dimuliakan, tajuk pidato yang saya bawakan pada hari ini merupakan isu yang agak signifikasi terhadap realiti kehidupan masyarakat Islam khususnya di Malaysia. Hal ini kerana pada zaman yang penuh dengan kritikan ini telah munculnya beberapa individu yang berani mempertikaikan tentang kewajipan menutup aurat. Oleh yang demikian, disebabkan fenomena ini, maka lahirlah golongan yang keliru, bahkan ada yang tidak tahu langsung tentang menutup aurat secara sempurna menurut konsep syariat Islam. Oleh yang demikian, saya berharap dengan penyampaian pidato ini dapatlah kita sama-sama untuk menjernihkan semula pemikiran kita serta memperbetulkan semula perbuatan kita dalam menutup aurat demi memenuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirat sekalian, maksud kalimah aurat adalah berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud sesuatu aib, celah dan dikeji, serta ia patut disembunyi dari segi perbuatan, sifat dan perkataan seseorang. Manakala menurut kaum sejawat pula, perkataan aurat dapat didefinisikan sebagai bahagian yang tidak boleh dilihat dan wajib ditutup menurut hukum syarak. Daripada definisi ini, jelaslah menunjukkan bahawa aurat ini merupakan suatu perkara yang wajib dijaga, dilindung dan ditutup kerana ia berkait dengan aib seseorang. Justru itu, seseorang Muslim ini akan diaibkan apabila ia tidak menjaga auratnya dengan sempurna. Para pendengar yang budiman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada setiap kaum lelaki maupun kaum wanita supaya menutup aurat mereka dengan sempurna dan kita ditegah sama sekali untuk mendedahkannya. Perkara ini boleh dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, iaitu, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang yang melampaui batas. Ayat ini menghuraikan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia supaya menutup tubuh badan mereka dengan sempurna dan memakai pakaian yang tidak melampaui batas. Penutupan aurat ini banyak dituduh khas kepada kaum wanita. Hal ini kerana mereka mempunyai daya tarikan yang menarik berbanding kaum lelaki, serta ia memiliki kecantikan yang tersendiri. Dalam Islam, kaum wanita dianggap sebagai perhiasan dan kecantikan yang dimiliki oleh mereka hanyalah boleh diperlihatkan oleh suami dan mahramnya sahaja. Para hadirin yang dihormati sekalian, selanjutnya dalam isu ini juga saya akan menyentuh mengenai etika pemakaian menutup aurat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Pemakaian menutup aurat secara sempurna bagi kaum muslimin adalah pakaian yang dipakai itu hendaklah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu nipis sehingga menampakkan tubuh badan mereka. Seterusnya, bahagian aurat yang wajib ditutup oleh mereka adalah di antara bahagian hasad sehingga ke bahagian lutut, serta pakaian yang dikenakan itu hendaklah tidak menyerupai seperti perempuan kerana ia menyalahi fitrah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala etika menutup aurat bagi kaum muslimat pula adalah wajib bagi mereka untuk menutup seluruh bahagian kecuali pada bahagian tapak tangan dan bahagian wajah sahaja. Pada aspek pemakaian tudung pula adalah wajib bagi mereka untuk melabuhkan tudung mereka sehingga menutup bahagian dada. Pada aspek pakaian pula adalah kaum muslimat wajib memakai pakaian yang tebal serta longgar dan dilarang sama sekali untuk berpakaian seperti kaum lelaki. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, ketahuilah bahawa ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup aurat secara sempurna, perlu kita sedar bahawa terdapatnya hikmah yang diperoleh dalam Al-Quran juga telah dinyatakan dengan jelas
melalui surah An-Nur ayat yang ke-31, iaitu Allah berfirman, maksudnya, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya untuk menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak akan diganggu. Berdasarkan ayat ini, ia mengandungi dua hikmah utama, iaitu yang pertamanya adalah ia dapat membezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Perbezaan ini akan terlihat ketara kerana etika pemakaian yang ditetapkan dalam Islam adalah sangat sopan dan tidak mencolok mata. Seterusnya, hikmah yang kedua adalah orang Islam tidak akan diganggu. Apabila individu tersebut melaksanakan tuntutan ini, sudah tentu ia tidak akan diganggu dan terhindar daripada perbuatan yang terkutuk, iaitu zina. Hal ini kerana etika pemakaian yang dipakai oleh orang Islam ini merupakan perisai kepada dirinya serta mencerminkan imej identiti seseorang. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai Muslim yang sejati wajib melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya di akhirat kelak kita akan mendapat ganjaran daripadanya. Setiap yang diperintah kepada kita pasti ada kebaikannya dan perlu kita beringat, walaupun kita menyempurnakan aurat kita, hendaklah kita mempamerkan akhlak yang terpuji dan sejati. Sekiranya kita mempamerkan akhlak yang baik, sudah tentu agama Islam akan dipandang dengan tinggi dan mulia oleh orang bukan Islam. Para hadirin yang budiman sekalian, setakat ini sahajalah pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi kefahaman serta menambah ilmu kepada hadirin sekalian. Saya juga memohon maaf sekiranya sepanjang saya berpidato ini adanya terkasar bahasa. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala segala kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.